tanggungjawabnya. Ya, melaksanakan tanggungjawabnya dengan begitu baik sekali. Bagus. Alright. So kita akan mulakan pembelajaran kita untuk bab yang kelima ini, iaitu berkaitan dengan pembentukan Malaysia. Alhamdulillah. So hari ini kita ada lebih kurang berapa orang? Okey, hari ini adalah kita ada 44 orang dan ada kemungkinan besar. Okey. Okey, baik. Cikgu tak nampak saya lain dia tak Boleh okey dengar? sangat, Cik. Okey, boleh dengar. Okey. Baik, kita ada 44 orang dan untuk pengetahuan kamu semua, okey, kita ada pelajar-pelajar baru, okey, dalam kelas kita ni, okey, kamu expect setiap minggu, setiap kelas pastinya akan ada pelajar baru ya. Dia makin bertambahlah ni, alamak ai. Dan cikgu mungkin akan limitkan ya. Cikgu akan limitkan sebab tak boleh ramai-ramai. Kan. Nanti sekarang kena melanggar SOP. Okey. Okey, baik. Selamat datang kepada para pelajar baru, okey, dan kamu sedang masuk dalam kelas online Cikgu Rafi, okey, dan jangan risau, cikgu tidak akan tikam sesiapa. Memang inilah cara cikgu mengajar, iaitu cikgu menggunakan tanjak dan pelbagainya untuk kelas ini. So jangan risau. Okey, jangan risau. Ya. Okey, baik, kita akan mulakan dan ketua kelas kita adalah Dini Hazira. So kalau ada apa-apa boleh bertanya kepada Dini Hazira ya. Dia memang ketua kelas. Okey. Dan penolong ketua kelas ialah Nash dan penolong kepada penolong ketua kelas ialah Shimir dan penolong kepada penolong ketua kelas juga ada juga. So boleh bagi boleh bertanya ya. Banyak betul penolong dia ni. Okey. Baik. Kita lihat di sini pembentukan Malaysia, iaitu konsep gagasan Malaysia kita telah bincangkan pada kelas yang pertama hari itu, iaitu pembentukan gagasan Malaysia telah dicadangkan oleh Tunku Abdul Rahman dan ini berkaitan dengan gabungan daripada tanah Melayu yang telah merdeka dengan negeri-negeri yang belum merdeka seperti Sabah, Sarawak, Singapura dan Brunei untuk merdeka. Dan idea ini telah dilakukan oleh 4 orang dan telah dicadangkan sebelumnya oleh 4 orang tokoh seperti Lord Brazzy, kemudian Sir Malcolm MacDonald, kemudian juga Sir Gerard Templer dan juga Sir Geoffroy Tory. Dan keempat-empat ini telah berusaha untuk mencadangkan untuk penyatuan tanah Melayu dengan negeri-negeri itu kerana apa? Kerana untuk tujuan pertama, tujuan ekonomi, kemudian yang kedua untuk tujuan politik dan yang ketiga untuk tujuan pertahanan. Yang itu. Dan juga ada juga idea-idea penduduk tempatan di mana penduduk tempatan sendiri mencadangkan supaya negeri-negeri ini bergabung, iaitu idea daripada majalah Al-Imam, kemudian konsep Melayu Raya di mana nak satukan tanah Melayu dengan Indonesia. Kemudian juga kita lihat Tunku Abdul Rahman juga telah mencadangkan untuk gabungan Singapura dan Sarawak Sabah semua ya. Baik. Dan kita lihat rasional idea pembentukan Malaysia ini, maknanya rasional ataupun wajarnya pembentukan Malaysia ini, iaitu apa kewajarannya, apakah faktornya. Pertama kerana faktor keselamatan, kerana dua negeri iaitu Singapura dan juga Sarawak diancam komunis. Itu faktor keselamatan. Yang kedua iaitu untuk keseimbangan komposisi penduduk di mana supaya bilangan Bumiputera dan bilangan non-Bumiputera akan seimbang bila digabungkan semua negeri-negeri itu. Dan kemudian kita lihat juga untuk mempercepatkan kemerdekaan di mana negeri-negeri yang belum merdeka seperti Sabah, Sarawak dan Singapura bila bergabung dengan tanah Melayu menyebabkan mereka akan cepat merdeka. Dan satu lagi untuk pembangunan wilayah di mana negeri-negeri yang belum merdeka tak maju lagi, bila bergabung dengan tanah Melayu mereka akan dapat kemajuan. Okey. Dan seterusnya kita lihat berkaitan dengan dekolonisasi serta reaksi tempatan terhadap pembentukan Malaysia, iaitu reaksi tempatan kalau kita lihat dari sudut Persekutuan Tanah Melayu di mana secara umumnya semua penduduk Tanah Melayu dan parti-parti politik di Tanah Melayu bersetuju dan menerima cadangan bergabung tu dengan baik. Cuma ada perbezaan pendapat je lah. Okey. Bagaimana dengan Sarawak? Ada yang menyokong, ada yang menentang. Ada yang menentang sebab mereka menentang
berkaitan dengan gabungan semua parti itu dan untuk menentang kepada kemasukan Sarawak dalam Malaysia. Begitu juga Sabah. Okey, ada yang menyokong, ada yang menentang. Dan yang menentang itu kerana apa? Kerana mereka menganggap bahawa Sabah, Sarawak dan Tanah Melayu adalah terpisah dari sudut fizikalnya. Jadi bagaimana mereka tak dapat bayangkan bagaimana untuk digabungkan itu. Jadi jarak antara KL dengan Sarawak dan Sabah begitu jauh, mereka tak terfikir bagaimana untuk bergabung. Dan di Singapura secara umumnya ramai yang menyokong, namun ada juga yang menentang, seperti Parti Rakyat Singapura dan juga Barisan Sosialis, yang mana mereka kata ini adalah penjajahan bentuk baharu. Sebab itu mereka menentang. Mereka katakan bahawa British sedang cuba menjajah Singapura dengan cara yang baru, iaitu dengan menyatukan Singapura ke dalam tanah Melayu. So itu adalah satu bentuk penjajahan. Dan Brunei, begitu juga Brunei, mereka kata mereka kebanyakannya menyokong, tetapi Parti Rakyat Brunei tidak menyokong kerana mereka lebih berminat untuk bergabung. Brunei nak bergabung dengan Sabah Sarawak menjadi Kalimantan Utara saja. Mereka tak ada plan pun untuk bergabung dengan Tanah Melayu menjadi Malaysia. So itu secara umumnya. Yes, okay. Baik, itu telah kita pelajari pada minggu lepas, kelas sebelum ini. So pada hari ini kita akan melihat sambungannya, iaitu reaksi negara jiran. Apakah reaksi negara-negara jiran ini? Okey. Baik, ada masalah berkaitan dengan ada apa-apa ke? Okey. Ya, okey. Tak ada masalah kita boleh teruskan Kita boleh teruskan. Okey, so kita akan teruskan dengan kelas kita, dan seandainya ada apa-apa masalah ataupun tak faham, sila bertanya dalam grup chat pun boleh, dan secara onkan mic pun boleh, tak ada masalah. Okey. Jom kita lihat reaksi negara jiran. Okey, bila idea nak bergabung tu telah dimaklumkan kepada semua negeri-negeri dan juga tanah Melayu, apakah reaksi negara jiran? Especially 3 negara ni, iaitu Indonesia, Filipina dan juga Thailand. Okey, kita lihat di Indonesia. Baik, kita mulakan Baik, secara umumnya Indonesia sebenarnya mereka tidak menentang. Indonesia memang tak menentang. Malah Dr. Muhammad Hatta iaitu naib presiden dan juga Dr. Subandrio iaitu menteri luar mengalu-alukan idea ini. Mengalu-alukan idea ini. Dia kata bagus idea ni. Idea bergabung Tanah Melayu, Sarawak, Sabah dan Singapura serta Brunei untuk menjadi Malaysia. Bagus. Itu reaksi awal. Kemudian di Filipina, iaitu Presiden Diosdado Pangan Macapagal, ataupun kita kata nama pendeknya adalah Presiden Macapagal. Beliau menentang pembentukan Malaysia. Kerana apa? Kerana menuntut wilayah Sabah. Filipina dari dulu lagi memang sentiasa menuntut wilayah Sabah tu sampai sekarang. Kerana mereka menyatakan bahawa apa tahu? Sabah itu adalah di bawah Kesultanan Sulu. Dan Sulu dulu adalah sebahagian daripada Filipina. Jadi mereka kata apa? Bahawa kalau Sabah dulu bawah Sulu, bermakna Sabah adalah di bawah Filipina. Tetapi itu tidak boleh diterima. Ya, sampai sekarang dia orang menuntut. Sampai sekarang. Jadi di sini kita bayangkan bahawa itu adalah tuntutan yang tak betul. Kerana apa? Kerana sekarang ni Sabah telah menjadi Malaysia dan telah merdeka. Jadi kenapa mesti tuntut lagi? Kalau katakan PBB let's say kalau PBB menerima idea Filipina itu, menerima idea Filipina itu, bermakna kita pun boleh buat tuntutan. Kita kata apa? Kita nak tuntut semua kawasan yang pernah dikuasai oleh Kesultanan Melayu Melaka. Kat mana? Tu Singapura dulu, Melaka juga. Kemudian selatan Thailand, Indragiri, kemudian ada Patani, ada Krabi, ada Phuket. Itu semua dulu kawasan Tanah Melayu, kawasan Melaka. Tu Aceh sampai ke Sumatera dan juga Palembang, itu semua dulu adalah Melaka.
Kepulauan Riau Lingga, itu pun Melaka. Kalau kita tuntut, besar lagi lah negara kita. Okey, namun tidak, okey, memang tidak boleh berlaku lah sebab semuanya telah pun merdeka. Okey, tak boleh So itu memang okey, punca kenapa Filipina gelak lain macam. Gelak lain macam. Dia gelak apa tahu? Gelak orang jahat. Okey, gelak orang jahat. Okey. Sebab cikgu suka apa, gelak yang macam menyindir dan juga macam itulah kan. Sebab lately ni kat rumah ni bunyi dia macam bunyi sedih je tau. Maklumlah kan, apa? Rindu awak separuh mati. Aduh. Bukan, rindu awak separuh nyawa. Aduh, pening aku. Kan? Asyik sedih aja tak bila nak habis ah. Kan? Okey, baik. Alright. Kemudian geramlah udah tu. Sudah Idina, sudah. Okey, baik. Thailand. Okey, kita lihat reaksi. Thailand memberikan reaksi positif dan menerima idea pembentukan Malaysia sebab ini dapat memperkuatkan usaha ke arah keamanan di rantau Asia Tenggara. Thailand yang penting dia kata apa? Bagus. Okey, supaya dapat mewujudkan keamanan. Thailand bolehlah cerita. Thailand adalah satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah. Betul? Dalam dunia, okey, okey. Okey, negara pun dah. Thailand adalah satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah. Okey, bolehlah cerita macam tu kan. Baik. So kalau kita lihat di sini okey, ada yang bertanya, cikgu, Brunei dengan Singapura dia tak masuk Malaysia, kenapa dikatakan sebagai reaksi tempatan? Okey, soalan pernah tanya macam ni Brunei dan Singapura dikategorikan sebagai reaksi tempatan kerana membincangkan konsep Malaysia yang sama. Sebabnya apa? Sebab Brunei dan Singapura itu adalah negeri-negeri yang termasuk ke dalam Malaysia itu. Jadi sebab itu dikatakan sebagai reaksi tempatan. Dan ini adalah parti politik yang ditubuhkan di Sarawak. Parti politik yang ditubuhkan di Sarawak seperti SUPP, PANAS, SNAP, kemudian Berjasa, SCA dan juga Parti Pesaka. Dan akhirnya semua ini bergabung menjadi Sarawak Alliance ataupun Parti Perikatan Sarawak. Semua ni bergabung kecuali SUPP. SUPP je dia tak join. Yang lain semua join. Dan untuk parti politik Sabah, semua ni UNCO, okey, Democratic Party, USNO, PASUK Momogun, United Party dan Borneo Utara National Party ni semua, okey, mereka juga semua ini bergabung menjadi parti perikatan. Hanya satu parti saja yang tak join. Okey, ini parti-parti politik di Sarawak dan Sabah. So, in good shortcut. Baik, itu reaksi negara jiran. Baik, bagaimanakah langkah untuk pembentukan Malaysia? Mula-mula, okey, apa yang langkah pertama yang Tunku Abdul Rahman buat? Sebab Tunku Abdul Rahman ni jadi key player tau. Dia jadi orang kata apa, penggerak untuk menggabungkan Tanah Melayu dengan Sabah Sarawak serta Brunei dan juga Singapura. So, apa yang Tunku Abdul Rahman buat? First of all, okey, dia buat apa? Iaitu pada Julai 1961 61 Ingat, okey, pembentukan Malaysia berlaku pada tahun 1960 berapa? 63. Bagus. Okey. So pembentukan Malaysia berlangsung pada 1963. So gap tu adalah 2 tahun sebelum itu. 1961, Julai 1961, Tunku Abdul Rahman telah pun mengadakan lawatan ke Sarawak dan Brunei. Untuk apa? Untuk meninjau dan bertemu dengan pemimpin tempatan bagi menerangkan rancangan pembentukan Malaysia. Of course, kena explain, kena berjumpa dan explain. Ini membabitkan negara. Dia tak boleh main through call je ataupun WhatsApp je. Guys, jom kita bergabung. Kan? Tak ada through WhatsApp tak ada. Okay, kena jumpa. Benda penting kot kan, babitkan negara. So kena bertemu. Okey, awaklah gabung jom. Okey. Kalau macam kita ni bolehlah kan, pelajar-pelajar tingkatan 5 ni ada 44 orang. Cikgu masuk je dalam grup kan. Kemudian okey, para pelajar semua, jom kita bergabung dalam satu grup.
Semua okey, jom. Semua masuk, jom. Ha. Itu mudah, senang. Ini babitkan negara tak boleh tak boleh. Okey. Jadi kita lihat di sini. Kemudian apabila dah bincang-bincang tu, kemudian disusuli pula dengan apa tahu? Lawatan pula pemimpin Sarawak dan Sabah, okey, lawatan ke Persekutuan Tanah Melayu. Seperti Datuk Bandar Abang Haji Mustafa, kemudian juga Temenggung juga Anak Baring, begitu juga Donald Stephens dan Datuk Mustafa mengadakan lawatan. Untuk apa? Untuk meninjau kemajuan di Persekutuan Tanah Melayu. Jadi mereka datang, mereka tengok apa tahu? Yang mana meninjau kemajuan di Persekutuan Melayu. Yang mana typo? Temenggung. Temengging. Tu memang typo lah tu. Tu Temengging tu typo. Sebenarnya Temenggung Temenggung juga. Temenggung juga. Kalau dalam buku teks kamu, Temenggung juga ni adalah seorang lelaki yang rambut dia potong straight aja macam tu. Dipotong straight dia macam tu. Itulah gambar dia, itulah dia Temenggung juga Anak Baring. Yes. Bukan nak kutuk, tapi itulah dia. Itulah dia. Kan style macam letak je mangkuk lepas tu potong tepi kan. Dia macam itulah. Okay. So kita lihat di sini bahawa sebenarnya pemimpin Sarawak dan Sabah datang ke KL, datang ke Tanah Melayu nak tengok betul ke Tanah Melayu ni maju. Betul ke apa yang majunya? Jadi bila tengok, oh memang maju. Jadi kita nak Sabah Sarawak pun maju macam Tanah Melayu. Baru dia orang kata dia orang dapat idea, oh betul lah. Begitu. Jadi kemudian pada setahun kemudian November 1962 sekali lagi Tunku Abdul Rahman melawat Sarawak dan Sabah. Tempu Diva jangan main-main jangan main-main. Asam di darat, burung tumpu di laut. Dalam kuali bertemu jua. Ingat tu. Okey, baik. Okey. Baik. Apa tu? Baik. Okey, ini adalah pantun daripada mana? Pantun daripada filem Kampung Pisang. Kampung Pisang musical lagi tu. Kan? Sebenarnya peribahasa tu salah. Okey, pernah dengar peribahasa tu? Peribahasa tu apa tahu? Asam di darat. Asam di darat, ikan di laut. Dalam kuali bertemu jua. Betul tak? Maksudnya asam di darat, pokok asam di darat, kemudian ikan di laut, punyalah jauh, dua tempat yang jauh, tapi dalam kuali untuk masakan dalam kuali bertemu jua. Kan macam kita lah kan, macam kita. Cikgu di Subanjaya, kamu di Johor, di Sarawak, di Sabah, dalam kelas online bertemu jua. Cik wah. Kan. Cik, dia gitu. Kreatif pantun tu. Asam apa tadi? Asam di darat. Di darat Salahkan cikgu peribahasa tu. Betul lah, memang betul. Betul, itu peribahasa yang betul. Asam di darat, ikan di laut. Dari dalam kuali bertemu jua. Baik. Boleh guna dalam karangan boleh guna dalam karangan tu. Baru perasan. So, kan. Baik. So, November 1962, lawatan Tunku Abdul Rahman ke Sarawak Sabah, dan kali ini lawatan itu disusuli pula dengan lawatan rombongan Dr. Burhanuddin Al-Helmi dan Ghaffar Baba ke Sarawak dan Sabah. Maknanya ada berapa kali lawatan? Ada 3 kali. Secara umumnya iaitu mula-mula Tunku Abdul Rahman melawat ke Sarawak Sabah. Kemudian yang kedua, pemimpin Sarawak Sabah pula datang ke Kuala Lumpur, ke Tanah Melayu. Kemudian yang ketiga, sekali lagi Tunku Abdul Rahman berserta dengan Dr. Burhanuddin Al-Helmi sekali lagi pergi melawat Sarawak dan Sabah. So ada 3. Ghaffar Baba tu nama MRSM kan cikgu? Betul. Siapa ingat Ghaffar Baba? Ghaffar Baba tu nama MRSM. Yes. Dan sebenarnya Ghaffar Baba, tokoh ini kalau kamu nak tahu, Ghaffar Baba ini memang tokoh yang terbabit dalam pembentukan Malaysia. Dan Ghaffar Baba sebenarnya adalah
Timbalan Perdana Menteri. Timbalan Perdana Menteri Malaysia pada tahun 1990-an. Semasa itu iaitu Perdana Menterinya adalah Tun Dr. Mahathir. Yes. Ingat Tun Dr. Mahathir, kalau tak salah cikgu, ada lebih kurang 5 timbalan Perdana Menteri dia. Ada 5 timbalan Perdana Menteri sepanjang Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri. Banyak. Tun Dr. Mahathir kan. First dia ada dia ada Datuk Musa Hitam. Dia punya timbalan Datuk Musa Hitam, Ghaffar Baber. Dia berganti. Lepas Musa Hitam, Ghaffar Baber. Lepas Ghaffar Baber, Anwar Ibrahim. Lepas Anwar Ibrahim, kemudian ada Abdul Ahmad Badawi. Dia macam tu. Lawatan pertama dia tidak melawat ke Sabah ke? Tidak. Dia lawat Sarawak dan Brunei saja. Betul. 22 tahun Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri. Lama tu. 22 tahun Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri. Betul. Daripada tahun 1980 hingga 2002. Jadi dia lebih kurang sama macam cikgu lah. Cikgu sebenarnya tahun ni adalah tahun ke-20. 20 tahun cikgu menjadi guru. 20 tahun tahun ni. Tahun yang ke-20. 20 tahun dah menjadi guru daripada tahun 2001 hingga 2021. 20 tahun dah cikgu mengajar. InsyaAllah mungkin meneruskan lagi nice. Baik. Kita lihat di sini. Selepas kita sambung selepas rombongan-rombongan ini dilakukan, lawatan-lawatan ini dilakukan, kita lihat Jawatan Kuasa Setia Kawan Malaysia ditubuhkan. Iaitu Malaysia Solidarity Consultative Committee. Dan ini ditubuhkan ketika persidangan ahli-ahli Parlimen Commonwealth di Singapura. Pada 23 Julai 1961. Uish, macam nama grup WhatsApp baik. Dan persidangan ini telah diadakan sebanyak 4 kali, iaitu yang pertama di Jesselton, kemudian disusuli pula di Kuching, kemudian di KL dan juga di Singapura. Dan mereka ini, jawatan kuasa ini terdiri pada wakil pemimpin daripada Tanah Melayu, daripada Singapura, Sarawak dan juga Sabah. Mereka nak berbincang. Dan pengerusinya ialah Donald Stephen. Dan tujuan penubuhan Jawatan Kuasa Setia Kawan Malaysia ini adalah untuk apa? Untuk meyakinkan penduduk-penduduk Sarawak dan Sabah tentang pembentukan Malaysia. Nak yakinkan. Bagus cadangan ni. Kemudian menyediakan satu ruang perbincangan bagi mendapatkan kata sepakat terhadap pembentukan Malaysia. Macam kita lah kan. Kalau kita nak berbincang, kita kena beri ruang supaya semua orang bercakap dan berikan pendapat masing-masing. So mana yang kita boleh tolak ansur, kita tolak ansur. Tak gitu Dini. Mana kita boleh tolak ansur, kita tolak ansur lah kan. Untuk membina keluarga memang kena banyak tolak ansur. Lain macam. Tak. Okey, baik. Yeah, alright. Seterusnya. Betul. Okey. Betul aja. Okey. Kemudian ya ke? Tak. Okey, betul, baik, betul. Kita lihat di sini setelah menyediakan ruang tujuan penubuhannya lagi adalah untuk mengumpulkan pandangan tentang pembentukan Malaysia ini, kemudian nak sebarkan maklumat berkaitan dengan Malaysia, dan juga memupuk aktiviti penghebahan. Sila betulkan bukan penghebatan. Bukan penghebatan tapi penghebahan. Penghebahan. Pernah dengar penghebahan? Penghebahan. Iaitu hebah, maknanya untuk maklumkan kepada semua. Dan mempercepatkan pembentukan Malaysia. Baik, Nesh tanya, cikgu semua ni macam mana nak ingat? Oh, mudah aja. Sebenarnya cari kata kunci. Kalau macam cikgu, cikgu kata apa? Apakah tujuan penubuhan dia? Pertama sekali cikgu cari kunci iaitu meyakinkan penduduk. Itu kata kunci. Kemudian yang kedua, untuk ruang perbincangan. Ini kata kunci. Yakinkan penduduk. Kemudian juga ruang perbincangan.
Kemudian kemudian kumpulkan pandangan. Ambil yang mudah-mudah aja. Ambil yang mudah-mudah. Yakinkan penduduk, kemudian untuk ruang perbincangan dan juga untuk kumpulkan pandangan. Ambil yang mudah-mudah. Dan kemudian sebarkan maklumat. Kalau kita nak ingat lagi, boleh kita sebarkan maklumat. Sebab, kenapa kita buat macam tu? Sebab kita boleh bayangkan sebenarnya Nash. Kalau kita tengok nama dia, nama ini adalah jawatan kuasa, betul? Bila jawatan kuasa bermakna dia punya members, all the members. Kamu boleh bayangkan jawatan kuasa itu adalah seperti jawatan kuasa yang dibuat di sekolah kan. Dia akan duduk di meja bulat, kemudian ada komiti dia duduk di tepi kan. Okey, kamu bayangkan apa yang kita nak bincangkan ya. Kamu bayangkan, oh ini jawatan kuasa Setia Kawan Malaysia di mana terdiri pada wakil penduduk Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, Singapura, Brunei. So semua duduk satu meja. So apa yang dia nak buat kat situ? Okey, so Tanah Melayu ni mencadangkan untuk bergabung kan? Yes, meja bulat. Kamu bayangkan, okey, tujuan aku nak yakinkan penduduk ni supaya join Malaysia, yakinkan. Kemudian ini adalah sebagai satu ruang perbincangan. So mereka boleh bagi pendapat mereka. Kemudian kumpulkan pandangan mereka. Okey, setiap mereka akan memberikan pandangan. So kita kumpulkan. Ingat sejarah ini bila kamu imagine begitu, okey, imagine dalam bentuk gambaran, lagi mudah untuk kamu ingat. Jangan ingat dia punya fakta di ayat-ayat tak. Imaginekan dia. Imajinasi. Okey. Boleh Nash? Boleh itu cara dia. Baik. Right. Kemudian, okey, referendum Singapura. Apa itu referendum Singapura? Kalau kita nak lihat di sini, referendum ni, okey, sebenarnya adalah referendum adalah pungutan suara. Kita boleh kata referendum ni ialah pungutan suara. Cikgu akan buat notes kat sini notes kecil. Referendum ni kira katakan sebagai pungutan suara. Pungutan suara Singapura. Iaitu daripada Ogos 1962. Okey, kalau kita lihat Ogos 1962 hingga September 1962, maknanya lebih kurang sebulan lah. Sebulan je. 1 month sebulan saja pada tahun 1962. Ingat okey, negara kita Malaysia dia menjadi pembentukan Malaysia berlaku pada 16 September 1963 kan. Yang ini 1962, maknanya setahun sebelum tu. Setahun sebelum pembentukan Malaysia itu, Singapura mengadakan pungutan suara. Dan kalau kita lihat di sini, rundingan antara Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dengan Singapura menghasilkan persetujuan penyertaan Singapura ke dalam Malaysia. Dan pada September 1992 ni, satu referendum diadakan di Singapura menyatakan bentuk pilihan Singapura menyertai Malaysia. Dan keputusan referendum mendapati bahawa rakyat Singapura setuju untuk bergabung membentuk Malaysia seperti syarat yang ditetapkan seperti syarat yang ditetapkan oleh Kerajaan Singapura dan juga Persekutuan Tanah Melayu. Maksudnya di sini, okey, Singapura siap buat apa tahu? Pungutan suara. Dia tanya seorang demi seorang. Penduduk Singapura, okey, setuju ke tak setuju nak join Malaysia. Tapi kita boleh bayangkanlah sebenarnya rakyat Singapura pun tak ramai pun. Okey, mungkin pada waktu itu mungkin dalam habis kuat pun mungkin 30,000 40,000 orang lah. Sebab Singapura waktu itu belum ramai lagi. Ya, jadi ditanya boleh kumpulkan pendapat itu dengan mudah. Jadi hasil daripada pungutan suara itu, referendum itu maka Singapura setuju untuk bergabung membentuk Malaysia. Dan kemudian rundingan London. Kita lihat satu lagi usahanya iaitu rundingan London. Di mana rundingan berhubung dengan pembentukan Malaysia diadakan di London antara Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dengan Kerajaan British.
iaitu okey, kerajaan British setuju untuk menubuhkan sebuah suruhanjaya. Sebuah suruhanjaya bagi meninjau, meninjau reaksi penduduk di Sarawak dan juga di Sabah. Jadi bila Malaysia mohon kepada British untuk membentuk Malaysia, maka British kata apa? Okey, boleh, tapi buatlah sebuah suruhanjaya. Kena tanya balik kepada penduduk Sarawak dan Sabah. Setuju ke? Nampak tak? So, sebab kita tahu bahawa Sarawak dengan Sabah pada waktu itu adalah tanah jajahan British. Jadi kena tanya British. Boleh tak? Boleh tak Sarawak dengan Sabah ni join Malaysia? Mula-mula bagi tahu dulu Sarawak Sabah. Diorang kata okey. Tapi diorang kata apa? Kami ni Sabah Sarawak ni nak je join Malaysia. Tapi kami ni bawah tanah jajahan British. Jadi Persekutuan Tanah Melayu kena jumpa kerajaan British dulu. So jumpa kerajaan British, tanya, okey, Sabah Sarawak ni nak join kita orang ni. Boleh ke tak boleh? Lagipun kalau join dengan kita orang, diorang akan merdeka. So British kata, okey, boleh. Tapi korang kena buat satu suruhanjaya, pergi tanya diorang nak ke tak nak? Kalau diorang tak nak, kan, kami pun tak nak. Kami nak ikut kehendak Sarawak Sabah juga. Jadi ditubuhkan sebuah suruhanjaya untuk meninjau reaksi penduduk di Sarawak dan Sabah. Anyone here? Okay. Daripada Sarawak dan Sabah. Actually daripada Sabah ke? Bukan. Actually bukan Sabah. Okay. Dini Hazira. Betul. Okay. Baik. Actually adalah penduduk daripada Sabah. Actually adalah pelajar daripada Sabah. Okay. Seandainya actually just kita nak borak lah okay, nak borak. Kalau katakan kamu seandainya kamu tak masuk, negeri kamu Sabah tak masuk Malaysia tetapi join Filipina, okay, kamu rasa ianya akan menjadi lebih baik atau mungkin akan menjadi something yang kamu unexpected? Apa yang kamu rasa agak-agaknya? Kita tanya penduduk Sabah dulu. Okey. Dini. Okey, Dini Hazira. Walaupun Dini duduk dekat Selangor, tapi dia ada keturunan daripada Sarawak juga. Mungkin Dini, apa kamu boleh bayangkan kalau katakan Sarawak tu tak join Malaysia, kamu rasa, dan join Filipina ke ataupun join Indonesia ke? Okey, jadi kamu rasa adakah Sarawak akan menjadi lebih baik? Ataupun Sarawak tu akan menjadi lebih maju atau macam mana? Apa pendapat kamu? Okey, Dini Hazira kata tak. Okey. Okey, tak juga Dina. Okey. Okey, mungkin kerana sebab Malaysia lagi maju. Okey, secara umumnya ya. Okey, Malaysia lebih maju berbanding Indonesia, dan Indonesia bukan tak maju. Indonesia maju. Okey, cuma betul, tak merdeka lah. Dan cuma Indonesia bukan tak maju, tapi dia adalah negara yang terlalu besar. Okey. Kemudian pulau dia terlalu banyak. Jadi sukar untuk diuruskan negara yang terlalu besar ni. Seperti Indonesia ni ya. Okey, Dini Azra kata kalau tak merdeka tak bergabunglah kita, dan juga maka nanti saya tak jumpa cikgu. Alamak, so sweet. Okey, baik. Banyak gunung Dayak bercabang-cabang. Okey, baik. Baik. Kita teruskan. Kita lihat di sini. Okey, ini adalah dia punya langkah-langkah pembentukan . Kita ni sedang membincangkan tentang langkah-langkah pembentukan, dan mungkin cikgu boleh numberingkan dia. Okey, langkah-langkah pembentukan yang pertama di sini, cikgu nomborkan iaitu nombor 1, siri lawatan. Maknanya lawatan-lawatan yang dilakukan oleh kedua-dua para pemimpin. Itu yang pertama. Yang kedua, penubuhan jawatan kuasa Setia Kawan Malaysia. Itu jawatan kuasa Setia Kawan Malaysia. Okey, untuk membincangkan, mengumpul pendapat,
okey, dan juga memberikan ruang perbincangan, yakinkan penduduk, okey, untuk pembentukan Malaysia. Yang ketiga iaitu langkah pembentukan Malaysia iaitu referendum Singapura, iaitu pungutan suara. Pungutan suara ya. Kemudian yang keempat, rundingan di London ya. Empat, rundingan London di mana untuk dapatkan persetujuan kerajaan British sebagai pemilik kepada tanah jajahan Sarawak dan Sabah. Yang keempat. Dan yang kelima kali ini kita nak tengok Suruhanjaya Kobold. Kalau ramai tanya cikgu, kenapalah nama dia pelik-pelik ni cikgu? Suruhanjaya Kobold ni. Okey, untuk pengetahuan kamu, kebiasaannya Suruhanjaya Kobold ni, Kobold ni sebenarnya diambil nama daripada pengerusi Suruhanjaya itu. Pengerusi Suruhanjaya itu siapa? Iaitu Lord Kobold. Nampak tak? Sebab itu diambil nama Suruhanjaya Kobold yang diketuai oleh Lord Kobold itu. Nampak tak? Okey. So, Suruhanjaya Kobold ini dibentuk secara rasmi pada Januari 1962. Ada wakil yang dilantik oleh kerajaan British dan ada wakil Persekutuan Tanah Melayu. Okey. Dan antaranya adalah seperti Sir Anthony Abel, okey. Dia sedar tak nama dia orang masuk sejarah. Lepas tu nak berbelit nak menghafal namanya. Okey. Sir Anthony Abel, Sir David Waterston, Muhammad Ghazali Syafi'i dan Wong Pao Ni. Okey, baik. Okey. Kebanyakan pelajar dia menyatakan bahawa cikgu, okey, nama dia orang ni pelik-pelik lah, susah lah untuk hafal. Okey. Pernah tak kamu try untuk gambarkan, okey, cikgu bagi tips gambarkan nota ini seperti ini. Ni okey. Baik. Kamu gambarkan Baik. Macam mana nak gambarkan ni cikgu? Okey. Seperti ini. Cuba kamu buat teknik ni, iaitu kamu tengok okey nota yang cikgu telah ada letak di sini. Kemudian kamu tengok daripada jauh. Kemudian kamu pandang kepada secara keseluruhan dan kamu lihat itu dan kamu snapkan dalam mata kamu. Kamu snap macam kamu tekan kamera kan. Kamu snapkan. Bila kamu snapkan, kamu screenshotkanlah screenshotkan di mata kamu, insya-Allah kamu akan dapat screenshot itu dalam kepala. Simpan screenshot itu dalam fail kepala kamu. Boleh buat? Boleh buat tak? So tak perlu hafal. Screenshot. Masukkan dalam internal storage. Boleh screenshot ke kamu punya kamu punya hard disk ataupun kamu punya internal storage dah habis dah. Okey, tinggal berapa gig je. Okey. Saya kena beli storage lebih sikit. Insufficient. Okey, hati-hati Okey, storage kamu kena jaga betul-betul Kita tak nak nanti kamu kena format. Kalau format habis semua. Habis hilang semua. Okey, SD card kamu hilang semua. Jangan. Okey. Okey, kena hati-hati. Habis dengan cikgu saya tak ingat. Habis dengan cikgu saya tak. Kena restart balik. Aduh, kena restart pula. Okey. Jadi dengan cikgu-cikgu kau lupa nanti kan. So, okey. Screenshot kan, insya-Allah boleh. Screenshot ni macam mana cikgu? Kadang-kadang kita boleh lihat dengan cara apa tahu? Iaitu kita lihat nama-nama yang besar seperti Lord Kobold, kemudian Sir Anthony Abel, kemudian Sir David Waterston, Ghazali Syafi'i dan juga Wong Pao Ni. Tak perlu ingat semua, tapi kamu ingat, nampak tak perbezaan? Iaitu kita ada di sini. Iaitu di bahagian atas itu adalah pegawai-pegawai British, manakala yang di bawah itu adalah wakil daripada Persekutuan Tanah Melayu, Ghazali Syafi'i dan Wong Pao Ni. So kita nampak ada gambaran. Oh, yang atas tu pegawai British, yang bawah tu adalah Melayu. Dekat kawan-kawan saya. Betul juga, tu pun boleh juga. Baik. Orang putih semua tinggi-tinggi, yang Melayu semua comel-comel. Memanglah. Terima kasih banyak Idina. Okey, bukan sahaja diorang yang Melayu-Melayu ni semua yang comel-comel. Kami semua lelaki-lelaki yang dalam kelas ni pun semua comel-comel. Baik. Okey, cikgu pun nak claim gak.
Tak payah tanya Diva. Semua comel-comel. Okey, baik. Kita teruskan. Okey. Apa tugas Suruhanjaya Kobel? Iaitu kalau kita lihat di ini, mereka telah menyerahkan laporan, satu laporan. Okey, mereka telah membuat tinjauan, okey, dan telah menyerahkan laporan kepada kerajaan British dan juga Persekutuan Tanah Melayu tau. Diorang ni sebenarnya mereka telah pergi ke Sarawak dan Sabah. Diorang ni pergi ke Sarawak dan Sabah, diorang tanya penduduk Sabah Sarawak, setuju tak nak join Malaysia? Setuju tak nak join Malaysia? Setuju tak? Jadi bila mereka tanya-tanya tu, dah kumpulkan semua pandangan, mereka buat satu report, satu laporan lah. Dan laporan itu dihantar kepada Kerajaan Persekutuan Melayu dan Kerajaan British. So daripada situ, ini laporan dia. Okey, dalam laporan itu Suruhanjaya Kobel kata apa? Okey, menerusi tinjauan kami terhadap negeri Sabah dan Sarawak, okey, 2/3, banyak tu. 2/3 penduduk menyokong pembentukan Malaysia. Alhamdulillah, 2/3 banyak tu. Pembentukan Malaysia. Kemudian, okey, laporan ini Suruhanjaya Kobel juga mengesyorkan, maknanya mencadangkan agar Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957, okey, ingat okey, Tanah Melayu telah merdeka 1957 dan dia dah ada perlembagaan sendiri. Jadi perlembagaan Tanah Melayu ini dikatakan dijadikan menjadi asas perlembagaan persekutuan yang baru. Maknanya perlembagaan yang sedia ada di Tanah Melayu itu dijadikan asas apabila Sabah dan Sarawak nanti nak join Malaysia. So itu jadi asas dia. So tak perlu buat yang baru. Okey, hanya mungkin penambahbaikan. Nampak tak? Ditambah baikkan, tak perlu buat yang baru. Okey, just Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 97 tu jadikan dia sebagai asas. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, mencadangkan kuasa autonomi, iaitu kuasa mutlak, okey, dan jaminan khas diberi kepada Sarawak dan Sabah. Dan jaminan itu dan juga kuasa itu tidak boleh dipinda atau dibatalkan oleh Kerajaan Persekutuan tanpa mendapat persetujuan daripada kerajaan negeri berkenaan. Apa ni cikgu? Okey, tak apa. Cikgu maklumkan Sebenarnya begini. Dia mencadangkan apa tahu? Supaya ada beberapa perkara diberikan kuasa penuh kepada Sarawak dan Sabah. Dan kuasa penuh itu tidak boleh diubah oleh Kerajaan Persekutuan. Itu memang kuasa khas Sarawak dan Sabah. Unless kalau katakan kerajaan-kerajaan negeri itu sedia untuk berubah dan dia berubah. Sebagai contoh sebenarnya daripada tahun 1963 sehingga tahun 1985, kalau tak salah cikgu sehingga 1985, penduduk-penduduk Tanah Melayu kalau nak pergi ke Sabah Sarawak, mereka kena ada pasport. Pergi Sabah Sarawak ada pasport tau. Pergi Sarawak Sabah ada pasport. Walaupun kita satu negara, tetapi daripada Semenanjung nak pergi ke Sabah Sarawak kena ada pasport penerbangan. Dan sampai sana kena cop. So ada pasport. Dan itu adalah kuasa imigresen bagi Sarawak dan Sabah. Dan kalau kita tanya, cikgu, kenapa dalam negeri yang sama, dalam satu Malaysia pun kita nak pakai pasport? Okey, kerana itu adalah kuasa yang telah diberi kepada Sarawak dan Sabah. Dan kenapa Sarawak dan Sabah memohon untuk adakan pasport itu? Kerana Sarawak dan Sabah ingin memastikan supaya segala sumber-sumber yang ada di Sarawak dan Sabah tidak dibawa balik oleh penduduk Semenanjung Tanah Melayu, tidak boleh bawa balik ke Tanah Melayu. Oh ya ke Ashley? Ashley sendiri bagi tahu. Ya. Ayah saya pernah bagi tahu lepas kami pindah ke Selangor. Yes. Memang. Satu ketika dahulu memang ada pasport. Jadi inilah yang dikatakan sebagai kuasa autonomi. Tetapi tahun 80-an, kalau tak salah cikgu, tahun 90-an ianya telah dibatalkan. Dan ini mendapat persetujuan Sarawak dan Sabah. Sarawak Sabah sendiri kata, tak apalah, kita batalkanlah
Okey, dah cukup lah. Sebab apa? Okey, sebab apa? Sebab kalau kita lihat Sabah Sarawak menyatakan bahawa tidak ada keperluan, kita semua satu negara. So kenapa mesti ada pasport untuk pergi ke negeri-negeri lain? Kalau semua negeri, kalau kamu semua pergi semua negeri, okey, kena pakai pasport, mampus. Okey, tengah bawa kereta daripada Selangor tiba-tiba sampai Perak kan. Oh, ada berhenti immigration, pasport. Kecop, jalan lagi. Kemudian sampai pasport negeri sampai nak masuk ke Kedah. Okey, ada pasport. Lagi. Okey, memang payahlah. Dulu Dulu semasa Sarawak dan Sabah, okey, kalau rakyat Malaysia nak pergi ke sana kena mohon pasport. Rakyat Semenanjung nak pergi ke Sabah Sarawak dulu memang kena ada pasport. But about 1990s, tahun-tahun 1990-an, itu telah dibatalkan. Ya. Okey. Macam tu juga, banyak benda yang kamu tak tahu cikgu boleh sharekan antaranya sebab cikgu rasa cikgu adalah antara generasi cikgu dengan bapa kamu semua, mak kamu semua, kami adalah generasi yang bertuah kerana mengalami dua peralihan zaman yang berbeza. Kami adalah generasi yang di mana kami tak ada internet. Zaman kami tak ada internet. Zaman kami tidak ada telefon bimbit. Okey. Jadi sekarang ni kami melalui zaman yang ada telefon bimbit. So kami mengalami perubahan itu. Kamu adalah generasi yang lahir-lahir saja memang dah ada internet. So kamu untunglah. Kan? Tapi bagi kami lagi untung sebab kami mengalami perubahan itu. So generasi yang bertuah kami tikus makmal. Yeah. Tikus makmal. Dan satu lagi yang mungkin kamu nak tahu bahawa sebenarnya suatu ketika dahulu TV, television kena ada lesen. Television kena ada lesen. Dulu. Setiap kali kamu beli television, kamu kena mohon untuk lesen TV. Dan lesen TV itu perlu dipaparkan di atas di atas TV. Supaya apa? Ada pegawai Jabatan Penerangan yang akan datang dan cek. Oh, ini lesen ni dah mati ke, hidup lagi ke? Dia akan cek. Oh, rumah tu ada lagi lesen tu. Ya, betul. Lesen TV. Yes, memang ada. Cikgu bagi tahu ini semua, ini fakta, ini bukan auta. Ini memang fakta. Satu ketika dahulu. Tapi apabila tak nak TV orang awam lagi maju dari dia, bukan. Nak pastikan semua orang ada lesen TV supaya mereka akan mungkin mendapatkan kebenaran untuk tengok TV lah sebenarnya. But then selepas itu lesen TV itu dimansuhkan, dibatalkan. Sebab apabila satu rumah kadang-kadang sampai ada 2 TV, 3 TV, betul? Kan? Ada 2 TV, 2-3 TV kat satu rumah. Jadi takkan setiap satu TV tu kalau ada 3 TV, 3 TV tu nak kena ada lesen. Kan? Jadi tak praktikal. Jadi ianya dimansuhkan dan dibatalkan. Nampak tak? Itulah kenangan-kenangan pada zaman-zaman dahulu ya. Perubahan-perubahan yang telah berlaku. Dia minta izin. Ya, minta izin pegawai. Ya, betul, minta izin pegawai. Okey. Baik. Itu yang kelima untuk langkah-langkah pembentukan Malaysia. Kamu boleh bertahan lagi tak ni? Nak tanya dulu. Boleh bertahan lagi tak ni? Boleh sikit je lagi. Sikit saja lagi. Boleh Tak tahu tanya. Tak tahu bertanya, tak faham apa-apa tanya ya. Jangan kamu pendam-pendamkan. Sian nanti kan. Boleh guys, you can do it. Jangan risau. Memandangkan SPM kamu adalah pada bulan Mac 2022, kita ada ruang masa yang panjang untuk kita buat revision, buat latih tubi, kemudian nak tanya apa juga pun boleh bertanya. So gunakan peluang ini guys. Gunakan peluang ini. Gunakan peluang ini. Tak boleh pergi sekolah, tak apa, join kelas online. Dini Azira, orang nak sambut birthday SPM lah bulan tu. Alamak, Dini Azira. Kan? Tak apalah. Kan? Kami boleh sambut di dalam kelas online Boleh, jangan risau.
Okay. Hadiah pun kami boleh bagi online. Kami boleh bagi online hadiah. Kan? Macam cikgu biasa buat bagi hadiah. Kan? Macam mana tu? Korang biasa bagi hadiah online? Tak biasa Korang bagi je. Confirm dia orang suka. Macam ni cara dia. Kan? Saya nak berikan, tengok contoh ayat Saya nak berikan hati saya kepada kamu sebagai hadiah. Nampak? Boleh ke? Boleh. Okay. Yes. Kan? Confirm lah. Yang lain-lain tu cair. Okay. So, sila buat atas risiko sendiri. Risiko diri sendiri. Okay, baik. Okay. So, kesan selepas pemberian itu, jangan tanya cikgu. Baik. Tak ada pick up line. Di ni. Okay, in this tutorial, we're going to take a closer look at frequency and equalization. Frequency is one of those tools in record. Apa tu? Okay. Sekejap. Okay, baik. Apa tu? Takut. Tak adalah. Okay, sebenarnya cikgu masih lagi sedang mengkaji frekuensi dan juga frekuensi dan juga audio setting. Sebab cikgu nak buat kelas, cikgu nak buat video tutorial drum. Okay, tutorial drum. Jadi sebab cikgu dah ada drum elektronik, so nak buat tutorial main drum lah. So tengah belajar cara untuk ni. Okay, baik. Baik, yang terakhir, okay, kita lihat langkah yang seterusnya. Okay, kita lihat kembali, okay, langkah-langkah pembentukan Malaysia. Oh ya ke? Okay. Nampak macam Mr. Google. Yes. Okay, langkah pembentukan Malaysia yang pertama iaitu siri lawatan. Yang kedua iaitu Jawatan Kuasa Setiakawan Malaysia. Yang ketiga iaitu referendum Singapura. Kemudian yang keempat rundingan London. Okay, untuk menubuhkan Suruhanjaya Commonwealth. So nombor 5, okay, penubuhan Suruhanjaya Commonwealth. Dan yang keenam, okay, kita lihat iaitu pembentukan jawatan kuasa antara kerajaan. Dan ini adalah langkah yang terakhir. Okay, langkah yang terakhir iaitu yang keenam, pembentukan jawatan kuasa antara kerajaan. Di mana kalau kita lihat diwakili oleh kerajaan British, kemudian kerajaan Persekutuan Tanah Melayu, kerajaan Sarawak dan Sabah. Dan tujuan jawatan kuasa ini adalah untuk menyediakan rangka perlembagaan dan membentuk keperluan, okay, bagi melindungi kepentingan Sarawak dan Sabah. Hal ini kerana apa tahu? Kerana rakyat Sarawak dan Sabah still berfikir bahawa kalau kami masuk Tanah Melayu, kami dijajah oleh Tanah Melayu. Jadi kalau dijajah maknanya apa? Sumber hasil kami, sumber bumi kami, petroleum, kayu balak akan dikuasai oleh Tanah Melayu. Jadi kami nak melindungi kepentingan kami. Nampak tak? Kan? Jadi perlu ada perlembagaan untuk melindungi kepentingan Sarawak dan Sabah. Perlunya peraturan untuk melindungi diri cikgu daripada tarikan-tarikan yang kamu berikan kepada cikgu. Apa tu? Okey, baik. Dah. Okey, seterusnya. Allah. Okey, baik. Okey, gurau. Alahai kan. Ingat kita belajar sejarah santai-santai, gurau-gurau, okey. Baik. Chill. Baik. So kita lihat di sini jawatan kuasa antara kerajaan iaitu dipengerusikan oleh Lord Lansdowne iaitu Menteri Tanah Jajahan, dan juga timbalan pengerusi ialah Tun Abdul Razak Hussein, dan juga ada wakil-wakil daripada Sarawak seperti nama-nama yang kamu biasa lihat tadi Abang Haji Mustafa, Temenggung juga anak Baring, sama je, orang yang sama. Dan wakil Sabah seperti Datuk Mustafa, Datuk Harun dan Donald Stephens. So itu antara orang-orang yang sama. Dan ada 5 jawatan kuasa kecil iaitu jawatan kuasa perlembagaan, bincangkan tentang perlembagaan, jawatan kuasa kewangan, bincangkan tentang kewangan, perkhidmatan awam, perundangan dan kehakiman serta organisasi jabatan. Dan mereka telah mengadakan mesyuarat pertama di Jesselton yang sekarang ini dipanggil Kota Kinabalu, dan mesyuarat terakhir diadakan di Kuala Lumpur. So ada 2 kali mesyuarat.
Okey, dan jawatan kuasa ini telah mengusulkan 18 perkara. Take note benda ni 18 perkara bagi negeri Sarawak dan 20 perkara bagi Sabah. Mencadangkan 18 perkara bagi Sarawak dan mencadangkan 20 perkara bagi Sabah. Supaya apa? Cadangan-cadangan ini dimasukkan ke dalam perlembagaan persekutuan. Antaranya apa? Inilah dia. Islam. Okey, kalau menurut Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957, Islam ialah agama Persekutuan Malaysia. Itu je. Tetapi bila masuk je Sabah Sarawak, maka perlembagaan itu telah mengalami pindaan, iaitu dimasukkan ayat ini. Islam ialah agama Persekutuan Malaysia, tetapi dikecualikan kepada Sarawak dan Sabah. So yang ini adalah penambahan. Nampak tak? Yang ini adalah penambahan kerana Sarawak dan Sabah join Malaysia. Kemudian yang kedua iaitu BM, iaitu bahasa Malaysia ialah bahasa rasmi Persekutuan Malaysia. Betul Dini, sebab mereka banyak etnik. Sabah Sarawak banyak etnik. Sebab tu tak boleh dijadikan agama rasmi Islam sebagai agama rasmi di Sarawak dan Sabah sebab mereka terlalu banyak etnik. Kemudian bahasa rasmi persekutuan ialah BM, tetapi BI juga digunakan sebagai bahasa rasmi di Sarawak dan Sabah. Kerana apa? Kerana kamu kena ingat bahawa Sarawak dan Sabah, Sarawak telah dijajah oleh James Brooke ataupun keluarga Brooke selama 100 tahun. 100 tahun diperintah oleh keluarga Brooke. So mereka dah biasa dengan bahasa Inggeris. Begitu juga Sabah. Sabah juga hampir 80 tahun diperintah oleh SBUB. Syarikat Borneo Utara British. Kalau kamu lihat, kalau kamu ingat lagi masa bab tingkatan 3 dulu. Kan? Tingkatan 3 dulu kan? James Brooke dan juga SBUB. Jadi mereka dah biasa guna bahasa Inggeris. Tiba-tiba dah tukar pada bahasa Malaysia. Jadi agak sukar sikit. Jadi sebab itu dalam perlembagaan ditulis bahawa BI atau bahasa Inggeris juga digunakan sebagai bahasa rasmi di Sarawak dan Sabah. Itu sebab dia. Kemudian sistem pendidikan masih dikekalkan di bawah kawalan Kerajaan Persekutuan kecuali di Sarawak dan Sabah. Di mana sistem pendidikan di Sarawak dan Sabah kekal di bawah kawalan kerajaan negeri. Sehinggalah nanti Majlis Negeri nak buat pindaan. Maknanya pendidikan terpulanglah kepada kerajaan negeri bagaimana untuk memberi pendidikan untuk penduduk Sarawak dan Sabah. Jadi itu perbezaan dia. Dan dalam Malaysia, dalam parlimen Malaysia, 24 kerusi hendaklah diperuntukkan kepada Sarawak. 16 kerusi kepada Sabah dan juga 15 kerusi kepada Singapura. Baik. Kalau ada yang pelajar tanya, cikgu, kerusi itu apa? Kerusi itu maknanya kawasan. Kawasan. Maknanya kalau 24 kerusi, boleh? 24 kerusi, kalau 24 kerusi bermakna 24 kawasan di Sarawak. Maknanya setiap kerusi itu akan diwakili oleh seorang wakil pemimpin kawasan itu. So 24 kerusi, 16 kerusi Sabah dan 15 kerusi kepada Singapura, dan kerusi-kerusi itu diletakkan dalam parlimen supaya bila mereka bersidang, mereka juga join dalam persidangan parlimen Malaysia. Itu maksud dia. Dan kuasa imigresen. Kuasa imigresen ataupun kuasa keluar masuk rakyat terletak di bawah Kerajaan Persekutuan. Memang itu asalnya. Tetapi Sarawak dan Sabah diberi kuasa tersendiri untuk mengendalikan hal ehwal imigresen ini. Sebab itu diwujudkan pasport itu. Jadi satu informasi bahawa JSKM ataupun Jawatan Kuasa Setia Kawan Malaysia itu juga dikenali sebagai JPPM, iaitu Jawatan Kuasa
Perundingan Perpaduan Malaysia. Dan referendum ialah pungutan suara rakyat berhubung dengan sesuatu dasar politik dan sebagainya. Baik, so itu yang kita telah pelajari pada hari ini. So kesimpulannya, okey, apa yang kita belajar pada hari ini, okey, agak banyak juga pada pagi ini, namun begitu cikgu rasa kamu semua bersemangat dan juga cikgu rasa bahawa kamu semua cikgu dapat rasakan kamu semua begitu bersemangat untuk belajar kerana kamu dah dapat info bahawa kamu akan periksa lambat lagi, so mungkin kamu lebih tenang pada hari ini. So sebab itu cikgu rasa kamu lebih tenang dan tak stres. Jadi cikgu dapat rasakan aura keseronokan, aura positif dalam kelas ini. Thank you so much sebab memberikan aura positif dan kamu tak rasa ianya satu bebanan bila masuk kelas online ni. Yes, kan. Ya, sebab sebenarnya kan walaupun kita online, cikgu dapat rasakan aura kamu tahu, tenaga kamu. Kalau kamu memberikan tenaga aura yang seronok, aura yang positif, cikgu dapat rasa. Dan itu kelebihan cikgu, iaitu cikgu dapat menyerap tenaga kamu. So, kalau kamu rasa bosan apa semua, jangan keluarkan sebab nanti cikgu akan menerima dan cikgu pun bosan. Alhamdulillah, so hari ni, okey, betul kan? Ya, betul Luqman Hakim. Okey, untuk pengetahuan kamu, SPM kamu untuk KSSM hanya ada 2 kertas saja, kertas 1 dan kertas 2. Okey. Okey. Baik. Ya, kertas 1 dan kertas 2. Baik sayang. Kertas 1 adalah 40 soalan dan kertas 2 ada soalan struktur dan esei. Soalan struktur ada 4 soalan dan soalan esei ada 3 soalan yang kamu kena jawab. Dan kerja khusus tu tidak dipastikan lagi. Tetapi dengan cerita kerja khusus tu akan membawa kepada 10 atau 20 markah. But hopefully okay, ianya tidak dimasukkan dalam pemarkahan SPM kamu lah. Cikgu harapkan sangat. Okay, tetapi kemungkinannya ada. Okay, kemungkinannya ada. Jadi jangan risau. Okay. Tak tahulah sebab dia nak menggantikan kertas 3 tahun lepas. Okay, sebab tak ada paper 3 kan. Tahun lepas ada paper 3. Tahun ni dah tak ada. Okay, Dini Hazira. Bukan markah free, bukan. Baik, Dini Hazira tanya, cikgu jadi sejarah ni sebab memang cikgu nak jadi ke macam mana? Okey. Cikgu tak pernah plan dah jadi cikgu. Cikgu tak pernah plan. Cikgu sebenarnya plan, cikgu tak ada pernah plan nak jadi cikgu sejarah, tapi cikgu cuba untuk mengajar sejarah dan cikgu dapat menerima hakikat bahawa cikgu sebenarnya adalah orang yang minat sejarah. Yes. Dan itu lebih terserlah bila umur cikgu menjelang selepas 10 tahun cikgu mengajar, cikgu cenderung untuk membaca bahan-bahan sejarah seperti sejarah Islam, sejarah kerajaan-kerajaan Turki Uthmaniyah, sejarah kerajaan Andalusia. Kemudian juga cikgu suka untuk mengkaji sejarah-sejarah yang lalu, okey, dan juga bukan mengkaji, dia jadi satu minat. Dan kalau filem, dan sampai kat murid cikgu, cikgu sebenarnya permudahkan. Kalau kamu perasan, cikgu bukan menyampaikan fakta. Cikgu menyampaikan sesuatu maklumat sejarah dengan cara memudahkan. Cikgu nak mudahkan. Jadi bila cikgu dah faham, cikgu faham bagaimana untuk mudahkan fakta tu, so cikgu sampaikan kepada kamu supaya kamu akan nampak, oh mudah dia macam tu. Cikgu bukan bertugas, okey ini faktanya, okey cikgu baca, engkau baca kan, sama-sama baca kan. Ini faktanya. Dia tak berlandaskan kepada nota. Cikgu ambil, hadam dulu dan cikgu serah pada kamu. Sebenarnya macam ni. Jadi cikgu dapat mungkin ialah kelebihan kat situ untuk menyampaikan bahan-bahan sejarah dan cikgu seronok. Okey, salah satu keseronokan cikgu ialah bahan bacaan sejarah.
Jangan tanya kenapa. Okey. Sukar, tapi cikgu memang dalam phone cikgu, okey, apps yang paling cikgu suka buka ialah Wikipedia. Wikipedia tu memang ada. So cikgu akan scroll dan baca sejarah. Any sejarah. Sometimes sejarah okey lah, tak larat. Cikgu jangan tanya kenapa. Sebab sejarah is kita tahu kenapa ianya berlaku sesuatu, kenapa, the reason why. Ya betul Dini Azira. Ya, kenapa? Okey, yang lain kalau ada soalan boleh silakan. Ya, semua ada minat lain-lain. Cikgu sendiri pun selain daripada sejarah, cikgu akan main muzik. Cikgu ada drum, cikgu ada gitar. Okey, kemudian ada cikgu ada software untuk buat muzik. So memang cikgu suka muzik. Dan cikgu suka perform. Okey. Dan dia bukanlah top tapi dia minat sejarah. Dia study semua. Okey, baik. Okey, Dini Azira, ini soalan yang baik. Sebenarnya betul. Ada orang dia minat sangat sejarah. Tapi bila setiap kali exam dia bukan layak the top. Tapi dia minat sejarah. Dia study semua. Betul. Okey. Harus diingat, okey, memahami sejarah dan menjawab sejarah adalah dua perkara yang berbeza. Dua perkara berbeza Ini selalu yang pelajar kurang faham. Dia kata, oh, kalau minat sejarah, suka sejarah, tahu semua sejarah, mesti boleh jawab. Tak. Tidak. Nampak tak? Okey. Mari sini cikgu jelaskan. Okey, saya senang ya. Aish. Alah, baru tekan aja dah. Okey. Kejap Okey. Baik, sebenarnya begini. Kamu minat sejarah, baca sejarah semua, okey, memang bagus. Kamu minat, kamu suka. Tapi menjawab sejarah bila exam melibatkan soalan objektif, kemudian soalan struktur, soalan esei. Ketiga-tiga ni bukan berkaitan dengan fakta. Memang ada kaitan, tapi dengan penguasaan fakta belum tentu kamu boleh jawab. Sebab apa? Setiap soalan ini kena ada teknik yang betul. Salah teknik, salah jawapan kamu. Teknik. Sebab tu dua perkara ni berbeza. Betul. Fahamlah apa semua. Tapi bila jawab soalan tak perlu pergi jauh. Soalan objektif. Kan betul cikgu cakap kan? Soalan objektif tu 40 soalan, okey, selalunya apa? Bila jawab, okey, baca satu soalan, kemudian baca jawapan A, B, C, D. Oh, jawapan dia B. Kemudian kamu pun okey, baca balik. Tadi aku buat B. Salah rasanya ni. Aku rasa C pun iyalah. Kan? Padam balik buat C. Kan? Kemudian kamu dah jawab semua soalan 40 soalan kan? Kemudian ada masa lagi 20 minit. Kamu pun tengok, oh, cikgu sekolah kamu cakap apa? Masa dalam exam. Sila semak jawapan masing-masing. Sila semak kertas kamu. Kamu pun buka. Okey, semak lagi. Soalan ni pun macam salah lah. Aku rasa jawapan dia ni lah. Padam balik. Kemudian, soalan ni pun sama lah, padam balik. Betul kan? Kemudian, hantar. Bila hantar, bila bincang dalam kelas, soalan nombor 1 itu jawapan dia adalah B. Kemudian, soalan nombor 2 adalah C. Kamu pun angkat tangan. Cikgu, soalan nombor 1 tu saya dah buat B, cikgu. Tapi saya padam balik buat C. Soalan nombor 2, cikgu. Saya dah buat C, cikgu. Saya padam balik buat A. Berapa ramai yang jadi macam tu? Berapa ramai yang pernah mengalami macam tu? Betul tak? Ya. Kalau kena 10 soalan macam tu, mau murung kau saya suntuk. Betul tak? Ya. Tapi sebab tu jadi 9 soalan. Kemudian bila, alah aku dah, sebab ada tanda kan. Kadang-kadang ada tanda lagi kamu padam tu. Padahal yang kamu tanda tu dah betul. Kamu tanda tu dah betul. Kemudian bila tanda tu, bila kamu buat tanda tu, okey, kemudian bila dah padam, kamu buat tanda lain, ada lagi kesan tanda yang sebelum yang betul tu. Aduh.
kena 10 soalan. Kau cakap, memang balik sekolah murung. Diam. Apa pasal? 10 soalan. Dah betul dah. Pergi betulkan balik buat apa? You see? So, kenapa dia jadi macam tu? Kerana teknik yang salah. Okay, teknik yang salah. Sebab itu, okay, belajar teknik tu. Okay, tekniknya apa? Okay, macam cikgu selalu ajar dalam kelas, iaitu tekniknya ada dua. Iaitu apa? Tahu teknik apa? Iaitu teknik tembak dan teknik first impression. Teknik tembak dan teknik first impression. Nanti cikgu ajar kamu bagaimana nak guna teknik tembak dan guna teknik first impression. Alhamdulillah, cikgu pernah test kepada para pelajar MRSM teknik tembak dan teknik first impression. Daripada dia betul sebelum tu 24/50/40 tu, 24/40 yang betul, bila dia buat balik teknik tu, dia dapat 36/40. Dia sendiri pun terkejut. Okay. Betul Dini Azira kan? First impression tu lah yang selalu betul. Yeah. Okay, tak apa. So, jangan risau. Dalam kelas kita, cikgu akan ajar kamu kedua-dua teknik itu dan juga bagaimana untuk mendapatkan markah maksimum bagi soalan struktur dan soalan esei. So, don't worry. Okay, cikgu akan ajar satu persatu. Cikgu bukan simply bagi homework dan kamu buat. Okay, buat. Tak. Cikgu akan ajar step by step bagaimana nak buat each of sentence tu. Setiap ayat tu macam mana nak buat. Cikgu akan tunjukkan. Okay. Baik. Alhamdulillah. So cikgu rasa okay, kita dah sampai ke penghujung kelas pada ni. Sedar tak sedar kita dah 12.30. Jadi seronok. Terima kasih banyak kerana memberikan aura positif dan keseronokan untuk belajar pada hari ini. Dan jangan lupa untuk kita sambung kelas kita. Okay, pada minggu hadapan. Jom kita lunch. Okay, jom kita lunch. Okay, Dini Azira, sila hidangkan yang kita nak makan sama-sama. Okay, baik. Itu saja pada hari ini. Kita akan jumpa. Okay guys. Okay, Assalamualaikum guys. Kita jumpa lagi. Bye. Aduh guys. Bye-bye. Okay, sama-sama. Okay. Laut depan kamera cepat. Okay. Ambil order. Okay, Diva. Okay, peace. Okay, Syaf. Thank you, cikgu. Okay, sama-sama Shelly. Thank you, cikgu. Okay, sama-sama Diva. Okay, Dini.